Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita, sama-sama kita berjumpa di dalam ruangan pengajian ilmu agama pada tiap-tiap malam. Maka insya-Allah malam ni iaitu ada sedikit perkara-perkara yang berkenaan, pasti kita kena jadi takhir setengah jam. Sama kita duk mula pukul 8.30, tapi malam ni iaitu pukul 9. Tak apalah, kita ambil sejam insya-Allah taala supaya tak putusnya pengajian kita, apa yang kita itu duk terus gi semenjak daripada hari itu sampai kepada hari ini. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan majlis kita supaya dapatnya ilmu agama kita ni tersebar dan dapat manfaat kepada seluruhnya. InsyaAllah, sebagaimana kita telah baca dah lah semalam tu, baca dah semalam tentang masalah kitab Muqarrar Al-Aqidah Ula Thanawiyah ni lah. Siapa dia ada buku tu muka 19 lah malam ni. Senantiasa duk mata pelajaran yang kena lagi. InsyaAllah malam ni kita nak menyudahkan. Kita nak menyudahkan insyaAllah ta'ala. Nanti tengok, kita nak pergi tengok macam mana. Jadi berkenaan dengan pengajian malam ni, kita nak sambung sedikit daripada pegangan alim ulama hak salafus salih lah. Hak salafus salih ataupun hak duduk di atas aliran salafus salih tu
tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah mereka itu beriman. Maka manakah mereka itu beriman. Kita telah baca gidah semalam sedikit daripada apa yang kemukakan oleh ulama kita daripada perkataan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan kita telah kemuka gidah orang yang kedua di kalangan ulama, iaitu Abu Abbas Ahmad ibn Umar ibn Suraj Al-Baghdadi Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 300 Hijriah. Dan kita telah kemuka dah iaitu pendapat ataupun pegangan yang dipegangkan oleh Syekhul Islam Abu Uthman Ismail Abdul Rahman As-Sabuni yang meninggal pada tahun 449. Mereka ni ulama kita hari ni supaya nak jadinya sebagai huraya di atas mata pelajaran kita tentang cara-cara kita nak beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak beriman. Lepas daripada tu, Tok Guru kita ni nak bawa data kepada pelajar-pelajar kita ula sanawi ni, ula sanawiyah ni, iaitu pendapat Imam iaitu Imam nama gapo Husain Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, iaitu Husain ibnu Mas'ud Al-Baghawi yang meninggal pada tahun 516 Hijriah. Dia ni pun salah seorang daripada alim ulama Islam yang duduk di atas bantasan alim ulama, aliran cara pegangnya dia, cara beriman dia dengan Allah Subhanahu wa taala mengikut salafis salih, iaitu tuai kitab, iaitu kitab ni lah, kitab min Syarhus Sunnah bagi Imam Al-Baghawi. Alim ulama kita tak kira lah di mana-mana pun duk ambil faedah daripada ini kitab, ambil faedah daripada ini kitab. Dia ni lebih daripada 10 jilid kitab dia, iaitu kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Baghawi, Imam Baghawi rahimahullahu taala. Mai sikit kita nak tengoklah kata dia nak kata gapo nah, dia nak kata gapo kepada kita. Wa qala, dan berkata ia, yakni pihak Imam Al-Baghawi, wa ala hadza madha salaful ummah. Di atas itu, di atas ini, ismun isyarah ni, pelajar-pelajar kita kena kenal kata ini adalah ismul isyarah, isim isyarat. Nah, isyarat klik pada mana tu? Isyarat klik kepada pegangan alim ulama kita yang dia itu telah beri keterangan, beri penjelasan kepada kita sebagaimana kita telah dengar dah semalam. Nah, sebagaimana kita telah dengar dah semalam, macam mana huraya dia. Siapa dia nak dengar, maka hendaklah kembali klik kepada pengajian kita hak semalam. Itu ada belakang dah di dalam majlis kita, yang boleh kita tu ambil faedah ikuti, boleh situ. Madha salaful ummah, berlaku makna kata di atas ini berjalan oleh tokoh-tokoh ulama salaf hak ummah. Makna ulama salaf ummah, salaful ummah makna gano? Makna kata dia sebagai ummah yang sebagai contoh tauladan bagi kita orang mai Kamadian ini, macam mana kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak beriman dengan Tuhan. Wa ulama sunnah, dan ulama sunnah. Ulama sunnah ni ingatlah, yakni ulama yang pegang mengikut hadis Nabi, pegang mengikut sahabat Nabi. Nampak tu tak? Tu makna ulama sunnah. Nak cek, dengar pada perkataan dia, tengok kepada tulisan dia. Ia akan royak qala Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabah, sahabat kata, qala tabi'in, tabi'in kata. Itu makna kata ulama sunnah, ulama sunnah.
Nampak tu tak? Tak sakut paut dengan Aristotle, apa nama hak tu bukan daripada ulama sunnah. Maka kita tak ikut dia tu, tak ada mudarat apa-apa pun dalam masalah kita nak berjalan, nak berakidah, nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jadi pelak gapo. Imamul Akbar di sisi kita, yakni apa nama ni, pengikut kita hak besar sekali, iaitu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua kita iaitu Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diiringi oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan turun pula lepas pada tu, nampak tak tu? Mari puak-puak tabi'in, umpama Hasan Al-Basri, umpama Sa'id ibn Musayyab dan sebagainya. Turun pada atba'it tabi'in, umpama Abu Hanifah, umpama Imam Al-Auza'i dan Syafi'i dan Malik dan Ahmad, Ishaq ibn Rahawiyah dan sebagainya. Itu adalah ulama sunnah. Ulama sunnah. Tu hak kita nak ikut tu jalannya sunnah, iaitu sunnah Nabi lah alaihi salatu wassalam. Mereka tersebut tu tadi hak kita sebut ulama-ulama tu, dia ada perkataan dia tentang cara beriman, dia ada surat catatan dia, tulisan dia dan akui oleh para ulama sampai ke sekarang. Sampai ke sekarang dengan kita tidak kena duk bimbang, kena duk ragu, kena duk jadi berasa apa nama tak puas hati tu, tidak. Nampak tu tak? Cukup lekat. Nah, ni nak ayat al-Islam. Islam kita ni cukup lekat. Talaqauha jami'an. Semua mereka itu ambil. Talaqau mana? Ambil. Nah, semua tu ambil. Jami'an, semua. Talaqau, mereka itu menerima oleh mereka itu akan dia akan apa? Akan hadis-hadis sakut paut dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, akan apa nama lagi, ayat-ayat sakut paut dengan sifat Allah, sakut paut dengan nama Allah, sakut paut dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu cara hak ulama sunnah. Ni piya raya Imam Barawi di dalam Syarhus Sunnah. Tu kita tak pernah dengar kitab ni pun tak ada masalah. Belum pada tu kita tak pernah tengok Kaabah dengan mata kepala kita. Lepas dah tu orang pergi we tengok. Ya nampak. Cuma we berasa kata kita nak pergi. Nah, we berasa kata kita nak pergi. Yalah kitab dulu kita tak pernah dengar. Syarhus Sunnah hak piya, tanyalah tok guru mana pun. Imam Barawi adalah imam hak sunnah kita. Nah, semua orang ahli sunnah boleh ambil faedah daripada Imam Al-Barawi dengan tidak kecuali. Tak ada kecuali. Siapa-siapa pun boleh ambil faedah, boleh buat dia sebagai guru. Maka ulama kita ni yang ambil ilmu daripada Imam Barawi ni, mari bubuh di dalam kitab ni supaya anak cucu kita boleh ngaji. Rasa puas hati lagi. Hatta anak cucu pergi sekolah tu, rasa puas hati adalah kita sebagai orang tua tu. Nampak tu tak? Kita sebagai orang tua berasa puas hati, rasa jelas. Tu dia. Nah, talaqauha jami'an dengan gapo? Terima tadi tu bil imani wal qabul. Beriman mana benar apa yang Allah Taala royak, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak. Tak ada royak kata hak Tuhan royak, hak Rasulullah royak menunjuk di atas kekufuran, menunjuk di atas sesat, menunjuk di atas tasybih, menyerupai makhluk, bahaya tak masuk dan sebagainya. Dah, bukan. Ulama sunnah bukan macam tu. Ulama sunnah dia beriman, dia benar apa hak Tuhan royak, dia beriman. Nampak tu, dia benar apa hak Allah Subhanahu wa taala royak. Wal qabul, dan terima. Atas tafsir yalah ni makna tu kita terima serta kita benar. Yalah. Nampak tu tak? Tak ada royak atas, hai bukan lagu tu. Tak. Berasa balik dalam tu lagi nak berkata kita ni sebagai orang yang terima apa Allah Taala nak mengenalkan diri dia daripada sifat dia, nama dia, perbuatan dia. Ya Allah gitu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam tu. Tu cara dia. Nampak tu tak? Tu cara dia. Nak uji kita tu jadi jelas dalam masalah faham kita.
Kita nak ikut ulama-ulama hak sunnah. Sebab kita ni ahli sunnah, maka kita nak turut ulama sunnah. Umpama Baghawi, umpama Sabuni, umpama Ibnu Suraj Asy-Syafi'i, umpama Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani dan sebagainya. Macam mana mereka itu beriman dan terima tu? Ulama kita royak lagi, Imam Baghawi ni duk royak. Wa tajannabu fiha 'anit tamthil wa ta'wil. Makna menjauhkan diri mereka itu. Dia menjauhkan diri mereka itu siapa? Yakni ulama-ulama sunnah. Ulama-ulama sunnah tu dia menjauhkan diri. Makna tak capur tangan, tak kata, tak ada royak, tak ada dok gi menyalahi. Lah. Fiha padanya, pada apa? Pada ayat sifat Tuhan, hadis sakut paut dengan sifat Tuhan. Nah, sama ada sifat tu sifat zat Tuhan, sifat perbuatan Tuhan, nama Tuhan, tak ada dok gaduh. Jauhkan diri pada tu. Ayat Tuhan pun baik, hadis Nabi pun baik. Jauh daripada gapo? Anit tamthil. Jauh diri daripada tamthil. An pakalil matruk, makna kata kita tinggal diri kita daripada menyerupai. Ya, Allah Taala mendengar tapi tak serupa dengan makhluk. Hatu. Ya, Allah Taala melihat tapi tak sama dengan makhluk. Ya, Allah Taala istiwa di atas arasy tapi tak serupa dengan kita sebagai makhluk ni istiwa. Ya, Allah Taala turun kepada langit dunia tapi tak sama dengan makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala redha tapi tak sama dengan redha makhluk. Nama panggil sama, pahami itulah tapi hakikat berlainan. Itu makna kata tajannabu fiha 'anit tamthil. Kemudian wat ta'wil. Ta'wil makna gano? Ta'wil makna kata kita gi royak tak serupa dengan Allah Taala royak. A'immatus sunnah ia jauhkan diri. A'immatus sunnah dia menjauhkan diri daripada itu jawapan. Itu cara. Tuhan kata dia itu redha, tak ada royak kata Tuhan kandak nak wipala, tak katalah tu. Tuhan kata dia marah, tak ada royak kata Tuhan kandak nak seksa, tak ada katalah tu. Tuhan kata dia turun kepada langit dunia dalam hadis yang mutawatir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada royak kata urusan turun, rahmat turun, nikmat turun, malaikat turun, tak ada kata lagi tu. Kata sebagaimana Tuhan kata. Nah, tak ada royak kata apa nama? Tuhan dengar, kita tak ada lagi kata hak lain. Nampak tu tak? Tuhan istiwa, kita tak ada kata Tuhan tu meretah. Nampak tu tak? Tu. Tuhan kata, Nabi raya kata kita boleh tengok Allah Ta'ala di hari akhirat esok, kita tak ada kata bukan tengok situ mana tunggu. Nampak tu? Mana intizar, sebagaimana ditakwil-takwilkan oleh manusia yang tak ada duduk di atas bantasan, hak sunnah ni, dia kata gitu. Maka tak apalah kita menjauhkan diri daripada itu pendapat, itu pegengnya, itu faham. Kita jauh. Dia royak lagu ni Imam Baghawi royak. Di mana? Di dalam kitab Syarhus Sunnah. Hak budak kita duk mengaji ni, ada anak-anak kita duk mengaji ni di dalam kitab Muqarrar Sanawi Ula kelas 8. Nah, muka banyak ana, muka 16. Sudah. Tu cara hak apa nama ni? Cara hak ulama-ulama kita duk pesan nak kita itu jadi pegang dengan ini pendapat. Wa wakalu ilma fiha ila Allah azza wa jal. Dan kita serahkan ilmu di sini mana hakikat benda tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu di sini bukan makna serah makna kepada Allah, tak, bukan makna gitu. Serahnya hakikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Tuhan kata ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kepadanya lah dikembali, mana kepada Allah lah dikembali ilmu gapo? Ilmu hari kiamat. Mana kan ilmu hari kiamat? Makna masa bila nak berlaku hari kiamat. Hakikat kiamat nak berlaku bila? Serah ke Tuhan. Sebab tu orang Islam kita kalau royak khabar lagu mana pun dia tak jadi serabut. Tahun 2000 tu 2000 ni nak berlaku kiamat, nak berlaku apa? La ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepada Allah Ta'ala kita serah. Kita reti tak kiamat mana apa? Reti. Kiamat ni mana hari Allah Ta'ala bakitnya manusia daripada kubur kepada padang mahsyar. Di sana nak berlaku tu, di sana nak berlaku ni, di dalam hari kiamat kita reti. Tapi Allah Ta'ala kata ilaihi yuraddu ilmu. Ilmu di situ mana hakikat.
Juga Imam Al-Baghawi yang kata di sini wa wakalu ilma ilallah. Makna kata fiha ilallahi azza wa jal. Dan kita serahkan hakikat tadi itu, hakikat bagi ilmu tadi itu, hak Tuhan raya tadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan serah makna nah. Manhaj salah tak ada serah makna. Kalau serah makna tak erti. Nampak tu tak? Maka tak erti ni bukan ijma' ulama. Kita ingat molek. Tak ada ulama ijma' kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahu apakah makna bagi ayat sifat, makna bagi hadis sifat. Tak ada pihak ijma'. Bahkan perkataan salah aslam, makna kata dia tak ada makna, tak faham makna, tak ada jelaskan makna, tak ada cerahkan makna, itu ditolakkan oleh ulama. Nampak tu tak? Itu ditolakkan oleh para ulama. Ulama tak ambil pendapat tu, wak mai pakai. Dia hak tolak Imam Ibn Hajar di mana dalam Fathil Bari. Nampak tu tak? Tu nak kita jelas molek situ. Banyak kali dah kita telah menjelaskan di dalam majlis kita tentang itu, pendapat tu kita royak banyak kali dah. Tak apalah. Tak apalah. Bahar lagi wa wakalul ilma fiha ila Allah azza wa jalla, makna kena tahu, yakni maknanya kita serahkan ilmu hakikat tu kepada Allah pada masalah apa? Pada masalah fiha fi ayatis sifat wa ahadithis sifat, sakut dengan sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, ila Allah taala. Kepada mana? Kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ba'da dzikrihi li'adadi min ayatin wa ahadith sifat. Setelah daripada Imam Baghawi rahimahullah ta'ala sebut bagi beberapa daripada ayat-ayat dan hadis-hadis sakut dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada Imam Baghawi sebut sifat Tuhan, ya wari ini perkataan, ya bawa data ini perkataan. Di mana? Di dalam kitab namanya Syarhus Sunnah bagi Imam Baghawi rahimahullahu taala. Ni hak sedegas saja ni hak ulama kita hari ni. A'immatus sunnah, hak bergantung kepada sunnah. Rasa sedap tak? Nah, berasa kata kita usah puas hati tak? Gantung dengan sunnah Nabi. Biar tolong gantung ulama, tolong gantung tak, kita majlis kita ni tak ada mau nak ulama hak bukan sunnah. Kemudian ulama hak kita bawa datang ni ada perkataan dia ada dalam kitab dia, dan ada perkataan ada sanad siapa ketua. Ya tak sama nah. Perkataan tak ada dalam kitab tu. Umpama kita nakal perkataan Abu Hanifah. Abu Hanifah tak ada tulis dalam kitab tu. Orang bawa datang buh dalam kitab tu. Kitab tu umurnya mana? Orang korong yang ke-12 ataupun 13 ataupun 14 masalah kita kata. Sana ada tak siapa ketua perkataan tu tak ada. Maka dalam majlis kita tak wari lagu tu. Nah, majlis kita tawari lagu tu sama sekali. Nampak tu tak? Bukan mana kata kita duk kemukakan kepada masyarakat ni benda yang tak ada tepat datang. Tu tak? Bukan benda yang tak ada tepat datang. Katanya Sayyidina Ali, katanya Imam Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i. Dalam kitab ia apa? Tak. Dalam kitab nama ia apa? Tak. Orang korang ke berapa hari? Sana ada ke tak siapa perkataan dia? Tak ada. Maka lagu tu orang panggil kata jual tanah dengan tidak ada kerai dan cenuk. Cenuk bahasa Asia, kerai bahasa Malaysia. Tak itu. Maka kita sebagai pendengar jangan kita belilah ilmu lagu tu. Kerana ilmu tidak dijaminkan. Nampak tak? Ilmu tidak dijaminkan di dalam di dalam agama kita. Tak boleh lawak lagu tu. Kita nak beli, biarkan beli hak molek-molek sikit. Nampak tu tak? Tu dia. Habis itu. Itu pendapat Imam Al-Baghawi. Waqala, dan berkata seorang lagi daripada tokoh ulama, iaitu Imam Ibn Qudamah di dalam Lum'atil I'tiqad. Lum'atil I'tiqad, alhamdulillah kita telah syarah giddah masa duduk di luar negara hari tu.
Nah, dengan anak-anak murid kita, Lum'atul I'tiqad bagi Imam Ibn Qudamah. Ibn Qudamah ni dia beranak bila? Beranak pada tahun 541 Hijriah, mati pada tahun 920 Hijriah. Tuai kitab Mughni. Mughni dalam mazhab Hambali tu menepati kitab Majmu' di dalam mazhab Syafi'i lah. Tu Nawawi kita nampak jelas gitu kan. Nampak tu tak? Dia karya satu kitab nama Lum'atul I'tiqad. Kitab tu ada lah. Lum'atul I'tiqad tu. Lebih kurang apa nama ni? Lebih kurang bok ning ni, bok ning apa nama? Syarah dia sekali dengan mata sikit lah. Mata sikit mata tu duk mat 2-3 helai kertas. Imam Ibn Qudamah kata tabiat mata ni tak panjang supaya mata Al-Ajrumiyah tu kan. Banyak mana ya, sikit ya. Akan tetapi syarah dia berpanjang lebar lah. Kena faham di antara sistem matan dengan sistem syarah. Kita kena faham. Kalau tak faham situ, kadang-kadang kita kata, nak aling lagu mana ulama. Nah, tulis 2-3 helai kertas. Orang tak faham tu. Kecil lagu tu orang tak faham. Apabila tak faham, wajib kita berhenti daripada bercakap dan kita belajar. Kita belajar lagi. Belajar lagi. Baik. Jadi, dia nak royak ganu ni Ibnu Qudamah ni. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala nak royak atas. Wa qala, berkata ia Ibnu Qudamah, wa ala hadha, dan di atas ini. Ini mana? Ini ayat sifat ni lah, ini bab ni lah, bab ayat sifat ni. Bab cara-cara kita nak beriman dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ni lah. Tu. Hadza wa ala hadza darajah salafu. Darajah mana memperjalankan oleh ulama-ulama salaf wa a'immatul khalaf. Dan jalan ni tokoh-tokoh ulama khalaf. Khalaf hak mana ni? Radhiyallahu anhum. Khalaf hak mana? Yani khalaf orang mari kama dia. Khalaf ni mana kata orang beranak lepas daripada 3 qurun awal. Tu makna orang khalaf. Di atas segagah-gagah pendapat. Kemudian orang salaf ni atau orang khalaf ni dia ikut jalan ni a'immatus salaf. Orang panggil khalaf pada masa, salah pada perjalanan ni. Faham tak tu? Khalaf pada masa, salah pada perjalanan. Faham tak? Khalaf pada masa. Dia beranak lepas daripada 300 tahun awal tu, 3 qurun awal. Kemudian dia itu berdasar jinjak langkah dia salaf dalam masalah faham, masalah pegangnya iman dia. Mana tahu main lagu mana? Kerana tokoh ulama salaf tu tinggal kesan kepada orang Kamadiyah. Supaya orang bermazhab tu dalam fiqh tu lah. Sempat bilanya kita dengan Syafi'i, dengan Ahmad bin Hanbal, dengan Maliki, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tapi mazhab dia ada tak sampai sekarang? Ada. Apa? Kerana mereka itu tinggal kesan. Orang pakai duk sambung siapa? Tak? Mana kata Syafi'i balik jalan ni. Ya sempat kan dengan Syafi'i? Tak pun. Supaya masalah. Dia orang khalaf, memang orang khalaf, tetapi khalaf pada zaman masa. Mari balik belakang. Kamu dia jalan ni dia seumpama salaf. Nampak tu tak? Seumpama apa? Seumpama salaf. Jalan supaya dengan salaf jalan. Apa kerana kitab-kitab ulama salaf ada hak kita ada tunjuk-tunjuk tu? Hak kita ada dengar-dengar tu pendapat dia, perkataan dia, gitu cara jalannya dia. Maka tak ada jadi masalah apa nah. Masalah gapo kita faham molek tu. Ada pun khalaf yang di sisi satu pahami lagi, mereka yang buat kaedah menyalahi jalan ni salaf. Itu walaupun dia ada zaman salaf, tak dinamakan dia tu salaf. Dia sekadar salah masa, tapi jalan ni dia bukan salaf. Seumpama Wasil Ibnu Atta, dia bukan orang baru-baru, orang zaman Hasan Basri, orang tahun 100 duk kono. 100 hijrah duk kono. Bukan baru-baru umpama kita ni, tapi jalan ni khalaf orang panggil.
Jalan ni lain daripada jalan ni salaf. Walaupun diri dia tu orang salaf, tapi jalan ni dia lain. Sebab tu salaf ia ada dua. Salaf masa serta jalan ni. Adanya khalaf masa tapi jalan ni salaf. Ada hak pesen khalaf masa dan jalan ni pun khalaf. Ada hak pesen salaf masa tapi jalan ni dia khalaf. Ulama buat farak, buat beza di antara dua perkara tu. Nampak tu tak? Khalaf ni mana tak orang yang tak serupa jalan ni mengikut hak salaf. Nampak tu tak? Sekadar tu ya. Maka kita ni ada hak boleh nak pilih. Maka tok guru kita yang dia tulis buku mai pada anak cucu kita, anak-anak kita hendak ngaji di sekolah tu, yang nak pergi supaya salaf pergi. Maka kita nak jalan hak ni kan. Sebab kita ambil pada guru kita yang jalan hak ni. Pak kita usah sedap tu. Hak apa? Kerana orang dulu ni ya alim. Muhammad Syaibani bukan biasa, Sabuni bukan biasa, Ibnu Suraj bukan biasa. Kamar dia dekat dia dengan wahyu. Nampak? Dekat dia dengan wahyu. Sebab kita lah nak serah pasport kita kepada Tok Syekh tu, kita nak pergi Mekah tu kepada orang yang adanya pengalaman yang luas. Kita nak serah wasal sedap. Orang ni baru jadi Tok Syekh setahun. Wasal kalau dulu dia pergi Mekah 3-4 kali dulu, kita pergi semula dengan dia. Berasa orang ni duk main dengan haji ni berpuluh-puluh tahun, tak apa kita pergi dengan dia. Pak tak pernah dengar kata dia tu khianat amanah dalam masalah urusan haji. Tak apa lagi. Juga ulama-ulama kita ya wasat kata kita jalan supaya salaf lah. Sebab salaf ni adalah ulama dia pun teguh molek, tegah molek, jelas molek, dan dia itu dekat dengan sumber wahyu. Selamat jalannya dia. Tak kata di atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kata di atas apa hak Tuhan. Tak kata. Dia kata sebagaimana Tuhan kata. Dia duduk situ. Faham tu tak? Dia duduk di situ. Situ ya tepat yang nak kita faham kata jalan ni salaf dengan jalan ni hak bukan salaf, ia beza macam mana. Maka kita pilih lah. Kita sebagai orang Islam ni tak usah duk balah lah. Dia duk balah lagu mana pun, dia duk dua gitu dah. Nak buat jadi sah tak boleh. Nak buat jadi khalah belaka apa tak boleh. Nak buat jadi salah belaka apa tak boleh. Benar ada dua dah. Maka kita nak buat lagu mana, kita sendiri pilih. Balah tak sah. Balah buat apa? Nampak tu tak? Rugi lah. Balah ni rugi. Orang tak cidik suka-suka balah. Suka-suka balah ni ya orang tak cidik. Maka kita orang hak cidik ni tak usah jalan mengikut jalan itu lah. Tak usah jalan gitu. Kita ada berasa puas hati nak turun hak salah dengan alasan gini. Abang berasa kata sedap hati, puas hati nak turun hak bukan salah. Tafadhal. Nampak tu tak? Cuma tepat hak kita ni, majlis kita ni nak syarah sebagaimana hak jalan ni salaf jalan. Tu ya, tak ada jadi apa benda kepelak ke gapo. Lah mana? Kulluhum, semua orang salah sendiri serta orang khalah hak turut salah tu muttafiqun. Ittifaq mereka itu. Sebulak suara. Bulak suara atas ke apa? Alal iqrari, di atas aku. Mula-mula kena aku dulu. Kena aku dulu. Orang hak khalaf balik belakang ni pun aku juga. Orang salah ada depan ni pun aku juga. Sebab sama-sama jalan ni tu lah. Berbeza pada masa saja. Dia mari dulu pada kita. Kita mari kamar dia, tapi jalan ni tu lah. Nampak tu tak? Tu. Wal imrari, dan kita lalu. Wal ithbati, dan kita menyabit. Mengaku, lalu, dan menyabit. Tentang apa? Lima warada minas sifat. Bagi perkara yang datang daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita kena faham lagu ni? Kerana gelombang tu ya kuat. Angin tu kuat. Gelombang kuat, angin kuat, pasti perahu kita hadut dalam laut tadi tu kena berjelah. Nampak tu tak? Kena bukanya apa nama hak atas dia tu untuk nak jaga angin nak katuk nak gapo kena jaga. Sebab gelombang ni kuat. Kalau dok tahu darah ni, kita kena cari tempat nak tebang diri kita, nak selamatkan diri kita.
Katanya tokoh-tokoh ulama salaf, apabila angin ni kuat lajak, nasallahu ta'ala assalam wal afiyah, hendaklah kita duduk di masjid. Nah, sebab ghalib masjid ni Allah Ta'ala wi keselamatan. Tengok berlaku tsunami, berlaku situ bagi masjid tepat selamat. Sebab apa? Masjid ni tempat taat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Tuhan mempeliharakan dia. Maka kita begitulah. Kita kata aku ni berasa nak selamatkan diri aku, banyak dah gelombang ni gitu, demo ni kata gitu, demo ni kata gini. Nak kelihatan salah macam mana? Salah ni makna ingat molek. Ni, ikrar kena aku mula-mula, dan kita mengaku, dan kita melalu, dan kita menyabik. Menyabik, makna kan menyabik? Lafaz serta makna. Bukan makna saja, tidak ada lafaz, tak. Bukan lafaz saja, tidak ada makna, pedak juga. Nampak tu dah? Dah dua-dua lah. Supaya nak panggil kata seorang, pasti kena ada roh dengan jasad. Kalau panggil mayat, tak apalah. Jasad saja ya, roh tak ada. Itu berharga tak tu? Pada pandangan hak agama kita, dia tak silah tu. Nampak tu dah? Nak orang hak hidup. Liyunzira man kana hayyan. Supaya Allah Ta'ala nak pengajaran dengan Quran ni orang yang hidup. Hiduplah mana? Ada roh, ada jasad serta hidup hati. Ni terkadang ada roh, ada jasad tetapi mati hati. Jelas juga. Dia nak hak hidup. Hak hidup ni lafaz serta makna. Sepengah amba awak misal dah semalam. Lagu mana? Tulisan akar dia tu, akar 1 juta ke 2 juta ke, serta ada hakikat dia, ada makna bagi lafaz kita tulis. Duit ada sungguh. Bukan tulis di papan hitam 1 juta duit masjid. Orang tanya tak mana duit? Tak tahu. Pakai hayung kau tu, hayung kau ni kata duduk di situ, ni kata ni duduk di sini, pada hakikat tak ada. Itu tak ada syaraf, tak ada mulia. Juga ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kena ada lafaz serta makna. Nah, lima warada minas sifat fi ayat fi kitabillah. Ya gatong sini. Bagi perkara yang warid daripada sifat Tuhan tu yang ada mana? Ada dalam Al-Quranul Karim. Ada di mana? Ada dalam Al-Quranul Karim wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan ada dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, daripada ketiadaan kita dok gi pandai-pandai nak gi takwil dia. Takwil makna kan? Mana kata kita gi pakai makna lain. Hak Tuhan tak ada kata, kita gi kata. Tak boleh. Tuhan kata dalam Quran radiyah. Tuhan kata dalam Quran sakhita. Tuhan kata dalam hadis fariha, gembira. Tuhan kata istiwa ala Quran, istiwa mana tertinggi. Nah, zat Tuhan tu maksudnya pangkat tu bukan pangkat saja. Setengah-setengah dok nak tariknya manusia ni tertinggi pangkat. Seolah kata Tuhan kita ni makna saja. Adapun diri Tuhan tadi tu tak ada. Ni bukan. Paduk bubuh. Kalau Tuhan tertinggi dengan zat dia di atas segala makhluk, lazim jirim. Kalaulah Tuhan itu tu nak sungguh kepada itu tu, orang hak kata tu pasti dia tak wari dalam ayat Quran lagu tu. Nabi SAW kena mai royak atau dak Tuhan tak kandaklah ni. Tu dia. Tapi Nabi tak ada kata apa, sahabat tak ada kata apa, tabi'in tak ada kata apa, atba'it tabi'in tak ada kata apa. Sedangkan masa dia ni ada tokoh-tokoh ulama Jahmiyah, ulama Mu'tazilah, ulama Qadariyah, ulama Jabariyah dan sebagainya. Tapi tokoh-tokoh ulama tak ada kata gapo tentang ayat sifat tu. Maka kita orang belakang je pandai-pandai. Pandai-pandai. Duk dia tak ada kata. Duk royak tak apalah zaman tu tak ada fitnah. Tak ada fitnah kok mana? Cuba bacalah sejarah. Wasil Ibn Atta' timbul masa mana? Jah Ibn Safwan timbul masa mana? Jah Ibn Darham timbul masa mana? Bish Al-Marisi timbul masa mana? Hafs Al-Far timbul masa mana? Masa tokoh-tokoh ulama, masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, nah, Imam Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Faq Samniyah,
Fak mulhid, fak apa nama, tapi di manakah tokoh-tokoh ulama hak jumpa sedega-sedega tokoh-tokoh ulama hak tak betul Islam tadi tu, hak betul ni tak ada ayat tak. Ni betul tak ada kandak lah ni. Tak ada kata lah tu. Ni tempat yang beza di antara jalan ni kita dengan jalan orang hak bukan duk tak jalan ni. Nampak tu tak? Tu dia. Min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi. Tak ada ta'wil apa. Nak ta'wil buat apa kalau Tuhan tak ada raya? Pedah ke apa kita nak kata? Nampak? Sebab masalah bab akidah ni tidak adanya tukar-tukar. Ya betul lah tu. Ya betul lah tu. Sebab tu dia kena kembali klik kepada Allah Ta'ala dan Rasul dan ulama salaf. Klik saya tu. Nampak tu tak? Patut pendapat ayuhal muslimun, pendapat ulama salaf hak nak nisbah pada Imam Syafi'i, imam mana-mana perkatalah, pasti kena adanya silsilah al-isnad, sanad tu siapa ke tu mula-mula sanad tu siapa tu kemudian wa ema perkataan itu ada dalam buku dia. Sepengah kata Imam Syafi'i kata mana dalam tak apa. Kata mana dalam risalah. Okey, tak ada masalah. Ni tiba-tiba Imam Syafi'i kata dalam kitab mana tak tahu. Bukan kitab Imam Syafi'i. Yalah. Sana ada tak? Tak ada. Maka kita kau dulu, jangan kada terima. Sebab apa? Itu tu bukan asli. Kalau kita nak makan ni sebagaimana misal, halal tak ada, oya tak ada. Oya ni makna kata izinan daripada Jabatan Kesihatan tak tulis di makan ni kata ini jaga ada. Tak apa. Kalau tak ada dua tu janganlah kita. Malaikat hak mokcik-mokcik kita, hak kita duk kenal kata dia ni duk jual pagi-pagi sokmo tu, hak tu lain lah. Hak ni kita duk nak beli di apa nama supermarket ke, nak beli di pasar hak besar-besar ke, kedai hak besar-besar ke, daripada minum makan ni hanya kena tengok nampak tu tak? Tu ya masalah lain tu. Itu masalah lain. Nak kita tu jelas molek lah sini ni. Kenapa? Kerana kalau kita tak faham lagu ni je kelang kabut. Orang kata ini hak email ni kata, ni email ni kata. Baik, kita selidik ki. Cara nak selidik ki tak payah sekarang. Tanya alim ulama tu. Nampak tu tak? Tu. Kita dengar berasa syok, kita pergi tanya. Kata, ni perkataan ni ada di mana ke mana. Maka kerja bagi alim ulama jangan duk marah kepada awam lah. Ambil sini gini. Buat apa nak tahu? Kerana ada orang kata gini. Sudah. Kerja kita waktu baik. Ada perkataan ni, ada lah kita ni gini. Aku ulama gini. Okey, tak apa. Selamat kita. Sebab masalah hari ni adalah masalah yang kelang kabut. Masalah yang kelang kabut, masalah yang jadi banyak cakapan gitu dan gini. Jadi kewajipan bagi kita ni kena tahari makna kata kena sungguh cek, kena periksa supaya kita itu tak jadi mangsa. Supaya kita tak jadi mangsa. Baik, ini bagi orang yang ada kuasa lah. Kalau orang tak ada kuasa, nyanyi orang katuk kita, jangan dengar hak lain daripada kita. Ya Allah, kita sendiri pun nak periksa tak boleh. Nyanyi hak tu dah jadi mangsa tu. Dah jadi mangsa kepada orang-orang yang tertentu ke macam mana, wallahu alam lah. Tapi nyanyi. Kita orang ngaji alhamdulillah lah. Orang duk tatabuk, orang duk ikuti dan boleh tanya, cara mikir ada, cara nak terimanya ilmu ada, alhamdulillah fa bihawa ni'mah. Tapi kalau tak ada, sia kepada orang tu. Belahnya kepada orang umpama tu. Waqad amarana biqtifai li atharihim. Dan sesungguhnya kita ni sebagai ummah ditutupkan dalam agama kita supaya kita ikut jenjak langkah mereka itu. Macam langkah mana? Mereka jenjak langkah para sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in dan a'immatus sunnah. Seumpama imam ni orang qiraat 10 tadi itu tu, dan tokoh-tokoh ulama hak lain lagi. Yang manhaj, jalan ni dia ya ada. Jalan ni dia tu ada. Wahtida'i bi manarihim, dan kita itu suruh ambil
cahaya daripada lampu-lampu hak mereka, pelita-pelita mereka, mana cahaya-cahaya ilmu mereka. Kena dah lah. Aimah ulama-ulama tempat kita hari ni, Muhammad Hasan Syaibani, nah, kemudian Abu Abbas Ibnu Suraj, kemudian Imam Sabuni, kemudian Imam Baghawi. Tu dia. Tu cara. Pasal salah satu daripadanya ada riwayat ni Imam Ibnu Qudamah. Wa hadzarana, dan syariat kita itu larang kita al-muhdatsati. Larang kita buat rengkok dalam agama. Rengkok takut sekali, hak besar sekali gapo rengkok dalam urusan iman. Dalam urusan masalah kita nak mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu tak? Nak mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Jazamlah kata cara ulama salaf kena mengikut Allah Taala khabar, kena mengikut hak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis sahih. Dan ulama-ulama salaf dia tak kecek istilah-istilah yang lain malaikat apa ada dalam Quran, apa ada dalam hadis. Ya tu. Sebab itulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama hak kamar dia, tapi dia ambil ilmu daripada hak atas nunung, daripada salafus salih, manhaj dia salafus salih. Dia kata sahabat-sahabat tak tahu istilah-istilah panggil-panggil hak tak ada dalam Quran, hak tak ada dalam hadis. Tabi'in pun tak tahu, Imam Ahmad pun tak tahu. Imam Ahmad ni masa dia duduk di Baghdad ni, masa kerajaan Al-Mu'tazilah boleh menguasai Baghdad ni sapakan matinya tokoh-tokoh ulama sunnah di atas-atas utara di dalam penjara-penjara dan sebagainya. Imam Ahmad ni apabila dia jumpa buat muzakarah pembincaan, dia tak ada lagi cari orang, cuma orang berata dia, garikan dia masuk di dalam kota raja untuk nak bicarakan. Tapi Imam Ahmad ni kena bergari. Sebab apa? Sebab ahli sunnah. Ada apa tokoh-tokoh Mu'tazilah seumpama Ahmad Ibn Abi Du'ad dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama Mu'tazilah tu, bebas duk takhrisi, duk gapo nama, bicara gitu, bicara gini. Imam Ahmad ni kata mukecek ni syarat sah. Wari apa ada dalam Quran, apa ada dalam hadis. Hak lain aku tak tahu. Ahmad bin Du'an nak sebut, nak berjiring, nak berjising, nak berjauhan, nak arak, nak apa, tak boleh. Imam Ahmad kata itu mula. Sebab istilah tu bukan istilah ada dalam Quran, ada dalam hadis. Dan tak ada di atas pendapat perkataan pahaman salafus salih. Sahabat pun tak ada, tabi'in pun tak ada, atba'it tabi'in pun tak ada. Maka paksa tokoh-tokoh ulama Mu'tazilah tu kena waris hadis. Kena wari ayat Quran. Apabila wari ayat Quran, wari hadis, Imam Ahmad kata mu faham lagu ni tak kena sebab hadis tafsir gini. Wari ayat Quran, wari hadis Nabi tak mu faham tak kena tafsir lagu ni. Dengan Imam Syafi'i pun balas tu juga. Tak kala ia kecek dengan hafs al-far, hafsun nama hafs al-far lagu tu juga. Wari dalam Quran, wari dalam hadis. Tu syarat kita orang sunnah ni kena gatal situ. Sebab apa? Sebab tokoh-tokoh ulama kita yang gatal situ. Sebab tu Imam Ibn Qudamah kata wa hadzarana, yakni syarat kita, tokoh ulama salah kita al-muhdatsat, akan rengkok. Rengkok mana? Ambil lafaz-lafaz tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, mari untuk nak tabirkan, nak gapo? Nak takwil sifat Tuhan dan nak menolak, menguraikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sifat sifat perbuatan Tuhan ataupun sifat zat Tuhan dan sebagainya. Hak Tuhan royak dalam Quran, hak Nabi royak di dalam hadis yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu tak? Tu dia nak kita faham jadi jelas. Jalannya kita dengar Quran kata gini, hadis kata gini, istilah pelik-pelik tadi tak usah masuk. Kalau kita dengar istilah tu, istilah ni sebagaimana Amar sebut tadi, jazam, yakin kata istilah tu tak kena mengena dengan jalannya ahli sunnati wal jamaah dan jalannya salafis salih. Jalan lagi wallahu alam dah tu. Nah, cuma kita nak ayat, nak jaga orang kita kata itu bukan jalanan salafus salih, bukan ahli sunnah hak biasa salafus salih. Nampak tu dah? Hak jalan lain barangkali boleh. Nah, boleh barangkali boleh. Hak tu jalannya dia bukan jalannya
hak ulama-ulama kita dok tulis kitab-kitab anak cucu kita mengaji belajar ni bukan. Tu nah. Tu dia. Ni nak kita faham. Baik. Wa akhbarana annaha min ad-dalalat. Dan syarak kita, ulama kita daripada tokoh-tokoh ulama-ulama salaf ni hak duk di atas jalan ni royak kepada kita kata itu termasuk daripada kesesatan. Dalalat, sesat. Sesat daripada mana? Sesat daripada al-kitab was sunnah. Hera tu nak kita faham jadi molek. Ni perkataan Imam Ibn Qudamah di dalam kitab Lum'atil I'tiqad. Nah, Lum'atil I'tiqad. Kitab ni pun masyhur juga paktai kita. Jame-jame abai-abai pada kita ni. Dan guru kita, ayah-ayah kita dulu ni kalau di sekolah Nahdlatul Ulum ke di mana-mana lagi ada ngaji Lum'atul I'tiqad. Sekarang lah ni ulama tulis wak pesen ni. Tu supaya jadi mudah anak cucu kita tu nak wak ngaji belajar. Sikitlah. Mithalu ba'dil ayatis sifat. Ulama kita nak bagi kata sedikit daripada contoh-contoh ayat-ayat sifat hak Tuhan nak ayat hak dalam Quran kita ada macam mana. Ayat sifat ni ayat biasa mana, takut orang awam ni tak faham. Ayat sifat ni mana ayat Tuhan nak royak tentang kesempurnaan dia. Kalau bahasa saya panggil Tuhan nak mempananakan kunnalasana. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Tuhan nak menyifatkan diri dia dengan sifat kesempurnaan. Ayat umpama mana? Terkadang kita dok baca dalam Quran, kita sendiri lalu mata tapi kita tak faham. Ni ulama kita nak royak. Umpama qauluhu ta'ala radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala meredha terhadap para sahabat. Kalimah radhiya orang panggil perbuatan Allah. Satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalimah redha, Tuhan redha. Nampak tu tak? Tuhan redai para sahabat. Kemudian wa qauluhu subhanahu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Wa man, sesiapa yang bunuh mukminan, orang beriman, siapa-siapa bunuh orang beriman muta'ammidan, keadaan dia itu sengaja nak bunuh orang beriman. Tu ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Kita nak bunuh ke orang yang mengaku kata Allah Ta'ala tu Tuhan kita dan Tuhan dia? Oh, besar dosa ni. Sebab itulah sahabat utamanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain lagi, dia kata aku tak pernah dengar satu ayat hak Tuhan royak beri pongnya azab lebih teruk daripada ayat kita dengar ni. Ayat surah An-Nisa. Nah, ayat mana? Ayat orang bunuh orang beriman. Sebab tu jangan kita doa mudah-mudah dengan darah seseorang yang beriman. Walaupun selisih setara mana pendapat pun, jangan kita mudah-mudah nak memperhalalkan darah dia. Jangan. Kerana Tuhan tegah dalam Quran jelas. Ni kita nak urus sedap. Tak apalah, nantilah demo tu. Nanti tapi ni azab yang sangat dahsyat ni kita tak lepas. Pas kita nak buat apa? Benar boleh gapo? Sedangkan kita kena masuk neraka. Baik dah apa? Kena seksa, baik dah gapo? Ini guna otak. Guna akal fikiran kita ni, gapo kita dapat daripada daripada kita giwat lagu tu. Nah, fajaza'uhu jahannam. Mula-mula sekali orang bunuh orang beriman ni Tuhan bunuh neraka mula-mula. Neraka mana? Neraka jahannam. Neraka jahannam. Bos situ dulu mula-mula. Lepas tu khalidan fiha, kekal duk situ. Pendapat Abdullah bin Abbas kekal duk situ, tak tubik dah. Wa ghadiballah, Allah Ta'ala merkakan dia ni. Wa ghadiballahu alaihi, Allah Ta'ala merkakan dia. Tuhan marah dia. Wa la'anahu, ni sifat Tuhan ni. Sifat marah ni sifat Tuhan. Wa la'anahu, dan Tuhan laknatkan dia. Wa a'adda lahu 'azaban 'azima, dan Tuhan cedera lagi bagi dia tu azab yang sangat besar lagi. Allahu akbar. Maksud neraka tak ada lagi? Tak. Tuhan marah pula sekali lagi. Kamar tu Tuhan laknat pula sekali lagi.
Kemudian Tuhan cedek azab lepas pada tu banyak lagi. Lagu mana? Ya Allah, sebab tu jangan masalah lagu ning tak leh kita sebagai orang beriman buat pandai-pandai lagu tu. Maka dalam ayat tu ada apa? Ghadibah. Marah Allah Taala. Satu lagi wa qauluhu ta'ala dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Demikian itu mereka itu ikut jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala benci. Allah Taala tak setuju, tak kena. Ma askhata Allah wa karihu ridwanahu, dan mereka itu benci terhadap ridwanahu, rahmat Allah Subhanahu wa taala, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Isbat sifat marah dan sifat redha. Sifat benci dan sifat redha bagi Allah Subhanahu wa taala. Pas jadi lagu mana orang kita buat lagu tu? Fa ahbata amalahum. Amalan seorang itu jadi batal. Batal amalan dia. Amalan dia buat tak pakai. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Ini masalah hati. Benci terhadap hukum Tuhan. Jaga. Takut kan ni? Terkadang kita ni marinya ada juga ni manusia kita ni terkadang. Utama tak kira lah pia-pia pun. Tak kira siapa-siapa pun takut masalah ni. Sebab apa? Sebab masalah hati. Hati ni ya boleh gitu boleh gini. Wa qauluhu ta'ala walakin karihallahum bi'asahum, akan tetapi mereka itu, tetapi Allah Ta'ala tidak suka mereka keluar. Tuhan tak suka. Tuhan tak suka. Kariha Tuhan benci, kecil mudah-mudah. Tu sifat Tuhan tu. Wa qauluhu ta'ala kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura mana besar maqtan. Kalimah maqtan makna kemerkaan. Kemerkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak kena. Tuhan tak redha. Tuhan tak mau. Pada syarat indallah an taqulu ma la taf'alun. Kecek tapi tak buat. Tuhan benci. Tu dia. Maka ulama kita katakan tadammanat hadhihi al-ayatul karimatu, mengandungi oleh ini ayat-ayat yang mulia ni gapo? Itsbat ba'd sifat fi'liyah, iaitu akan menyabitkan setengah-setengah daripada sifat perbuatan Tuhan. Nak menyabit sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, minar ridha, daripada sifat ridha, wal ghadab, sifat marah, wal la'n, sifat laknat. Perbuatan Tuhan tu. Wal karh, sifat benci, was sukh, sifat marah, wal maqt, sifat benci. Tu nak ayat kata Tuhan tak setuju, Tuhan tak redha. Semua tadi tu sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa? Sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pajalan ni hak ahli sunnati wal jamaah, hak ulama kita tegahlah kitab ni macam mana? Dia kata wa hadhihi sifatu yuthbituha ahli sunnati wal jamaah lillahi haqiqatan. Ni dia. Dan ini sifat menyabit akan dia oleh ahli sunnati wal jamaah bagi Allah haqiqatan, hakikat, bukan majaz. Ada pun orang dok kata di sisi kita ni makna kata gapo nama tak boleh kita pakai sifat Tuhan tu dengan haqiqah, kita kena pakai dengan majaz. Itu bukan jalanan salafis salih, haduk di atas jalan ni hak ahli sunnati wal jamaah. Boleh jadi hak lain. Tu boleh jadi hak lain. Hak ni pakai suara satu belaka ni ulama pakta kita lah ni. Nampak tu tak? Sebab itulah diakukan kitab ni anak cucu kita duk mengaji di sekolah-sekolah. Nampak tu tak? Ni jalan ni hak salaf. Salaf pergi haqiqah. Lepas tu tak sedap bubuh lah haqiqah ni hak demo tu, hak demo ni itu mengaruk belaka tu. Nampak tu tak? Tu panggil kata mengaruk. Orang yang tidak ada kesedaran, tidak ada keadilan, tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi molek-molek dah. Nampak tu tak? Haqiqatan, haqiqah.
Mana yuthbituha ahlus sunnati wal jamaah lillah, bagi Allah hakikat. Tu dia. Hakikat itulah mana? Kalau kata hakikat serupa dengan kita, tak serupa. Allah Ta'ala ada hakikat, ada. Kita ada hakikat, ada. Tapi sama ada. Sebab ala ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi, di atas jalan ni kebesaran dan kemuliaan. Tu hak kita isbat. Tu hak ahli sunnah. Tuhan marah sungguh, tetapi tak sama dengan kita. Sebab apa tak sama? Kerana kita ngaji dah dulu. Sebab zat Tuhan tak serupa dengan kita. Bagaimana sifat dia, perbuatan dia nak sama dengan kita? Tu ya. Nampak tu tak? Tepat hadap sini ya, benda yang jelas-jelas dah. Ni dah royak. Mereka itu tu wak kaedah kata al-haqiqatu muqaddamun 'alal majaz. Anta nak jalan kok mana? Setengah-setengah daripada manusia tak puas hati dengan manhaj salaf, dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah, jalan di atas bantai saya salah ni. Tu wak kaedah pelak-pelak mari belaka. Sebab tu kena tahu, kena murajaah semula kata anta i'tiqad kedak atas zat Tuhan tu ada hakikah ke majaz. Sebab sifat ni tak boleh nak ada, malaikat kena ada tabi' bagi zat. Kalau itu zat Tuhan ni ada majaz, kau ada hakikah di sisi anta. Kalau kata ada majaz, tak sah kecek. Betul. Nampak betul. Rugi masa. Nampak tu alhamdulillah, tapi tak ada lah. Cuma nak fardu muhal. Nah, tak ada lagu tu. Kita nak fardu muhal saja ya. Makna kata nak royak. We kata kalau ada lah tu. Tapi tak boleh pakai lah, adalah tu. Nampak tu? Ya nak syarah lagi. Sebab negara ni kita royak dah negara yang bebas. Tapi kita nak bebas hak kita nak bawa hak salaf. Jangan siapa dia main paksa kita tak boleh nak ikut jalan ni, hakikat tak boleh pakai. Tak boleh. Sebab apa? Ulama kita royak. Kita tunggu hak ni nak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala, hak ni. Hak lain, pergi dia mau nak pergi kat mana? Tafadhal. Nampak tu tak? Tu dia. Yaf'aluha mata sya'. Allahu akbar. Ni salah sungguh. Tuhan nak buat bila masa dia hendak. Tuhan nak buat bila masa yang hendak. Ya. Tuhan redha terhadap sahabat ni bila? Bila? Apabila sahabat itu ada. Belum daripada sahabat ni ada, Tuhan redha dah terhadap sahabat. Nak redha lagu mana sahabat tak ada lagi. Jenis sifat tu sedia kala, tapi perbuatan berlaku bila? Berlaku apabila sahabat tu ada. Marah Allah Ta'ala, laknat Allah Ta'ala kepada orang bunuh orang bila? Sedia kala? Tak. Dah tu. Jenis sifat tu sedia kala, tapi bila berlaku perbuatan ni? Apabila ada orang bunuh orang. Di kalangan orang mukmin berlaku sifat tu. Nampak tu tak? Ni nak kita faham. Masa kita dok gi lagi ni, masalah ni dok gi lagi ni, masalah ni dok gi lagi. Insya-Allah Ta'ala. Yaf'aluha mata sya'. Ni hak kita beriman. Allah Ta'ala nak buat bila masa dia hendak. Dengan siapa? Di mana? Masa mana? Suruh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Tuhan kata innallaha yaf'alu ma yasha'. Mek mana Tok Guru? Yaf'aluha mata sya'. Ambil ayat Quran. Mana? Innallaha yaf'alu ma yasha'. Allah Ta'ala buat apa yang dia hendak. Lagi paksa tak boleh. Tuhan tak boleh buat. Ada. Tak ada pihak boleh. La mu'aqqiba li hukmi. Tak ada pihak boleh nak mengatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abadan tak boleh. Tak boleh. Wa fi hadhihi al-ayat raddun ala man nafaha aslan. Ayat hak kita wari ni, ulama kata hak amba wari ni, anak cucu kita ngaji ni, ayat-ayat ni nak menolak di atas mereka yang menafi akan ayat-ayat tadi itu aslan. Nafi langsung dah. Nafi macam mana Tok Guru? Pakai makna lain. Rupa hak nafi lagu ni. Waraddun ala may yurji'uha ila iradati thawab fi ridha. Dan nak menolak di atas mereka yang mengkembali akan ayat-ayat tadi tu. Ayat mana? Ayat sifat redha saat ni itu kepada iradati thawab. Redha tu bukan makna redha. Itu bukan murad. Redha makna hak murad mana gana? Iradatu thawab.
Kanak nawi pahala, ini bukan jalan salaf. Nampak tu dah? Ini bukan jalan salaf. Iradah satu sifat. Redha satu sifat. Nampak tu tak? Redha satu sifat. Pahala balasan. Anugerah daripada Allah Ta'ala nawi kepada orang yang beriman. Jangan kita duk gitu giwat sama di antara redha dengan iradah. Redha tadi tu hakikat dia iradah. Ini panggil ubah pada makna. Kita ngaji dah. Wa ila al-iqab ay iradatil iqab. Iradatil iqab. Wa ila al-iqab au iradatil iqab fil ghadab. Marah tu kita kata dak marah ni al-zahir laisa bi murad. Hak jalih hak bukan salaf. Dia kecil lah tu. Zahir bukan murad, hak murad lah mana? Kanak nak seksa. Dak. Jalan ni salaf dia tak katalah tu. Ni tok guru kita royak nyata. Makna kata ghadab satu sifat, iradah satu sifat. Lain-lain. Bukan hak tulah-tulah. Tu. Fil ghadab was sukht. Nampak tu tak? Kalau orang buat lagu ni jadi lagu mana? Wahai guru-guru. Wa hadza aidan fil haqiqah, dan jalan ni perbuatan lagu ni pada hakikat. Mana pada hakikat perbuatan orang buat lagu ni nafyun lis sifah. Allahu akbar. Nafi bagi sifat. Kita isbat lafaz, kita ambil makna hak lain. Nafi pada hakikat. Nampak tak tu? Pasti kena ada lafaz dan serta makna sekali. Ya tak boleh pergi. Sepangat tulis seekor saat ni 100 ke 200 ke, dalam tu ada muga sungguh, hakikat duit tu ada sungguh. Tu baru jadi izzah, jadi megah, jadi sungguh, jadi benar. Kalau ada akal saja, pada hakikat duit tak ada kali, tak tu bukan. Nampak tak? Amma isbat kata Tuhan redha, tapi makna tu apa yang kata nafyu lis sifah pada hakikat. Dia kata ni ulama hak kita kata. Kita ni orang baca ya. Nampak tu tak? Tak ada duk jadi kok lain kali. Nampak? Cuma nak royak kata hak ulama kita tulis nak uji anak cucu kita ngaji di tempat kita ni gini. Lain daripada ni. Jalan yang lain. Ada tapi jalan yang lain. Tak serupa dengan hak ni. Nampak tu tak? Tu ya tepat dia. Wa sarfun lil Quran an zahirihi wa haqiqatihi ghairi mujib. Tu dia. Makna kata dan kita memalingkan bagi Al-Quran daripada zahirnya. Nampak tu tak? Zahir di sini mana kan? Zahir di sini mana apa hak kita faham daripada cakap Tuhan dan Rasul tentang masalah sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Tu. Nampak tu tak? Tu makna zahir. Pas zahir ni makna hak yaliq billah, hak layak bagi Tuhan. Tak menunjuk di atas kufur, tak menunjuk di atas tashbih dan tajsim. Sebagaimana orang yang bukan duduk di atas manhaj salaf faham. Hak tu jalannya dia. Sebab tu di sisi ulama salaf az-zahir huwal murad. Zahir tu iaitu murad. Nampak tu dah? Zahir iaitu murad. So umpama mana kita nak misal orang ahli sunnah wal jamaah duduk di atas bantai salaf, amintum man fis sama, merasa amin ke Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi? Itu zahir bagi kita. Maka kita kata itu murad bagi Allah Taala. Nampak tu tak? Ada pun zahir bukan daripada ahli sunnah, bukan orang salaf soleh ni, atas batasan ni jalan ni, dia kata zahir ayat Quran tu Tuhan duduk di langit. Fi pakai makna zarah. Allah tu pakai duduk dalam langit, tupai dalam langit. Hak tu dia kata zahir bagi Quran. Tak. Itu bukan zahir bagi Quran di sisi ulama salaf. Fis sama' bermakna fil ulu. Sebab as-sama' mana ulu. Nampak mana tertinggi. Zat dia tu maksud. Dia gikut tu. Nampak tak? Sebab tu kita kata az-zahir huwal murad. Sebab zahir di sisi kita faham perkara yang layak bagi Tuhan.
Zahir orang bukan jalan yang salaf, dia faham kata Tuhan serupa dengan dia. Sebab tu dia kata zahir bukan murad. Tak apa. Di sisi dia, ya lagu tu sungguh. Nampak kita bukan lagu tu, kita jalan serupa ni. Nampak tak? Sebab ulama kita kata wa sarfun lil Qur'ani an zahirihi, daripada zahirnya, paling daripada zahir, wa haqiqatihi, dan hakikatnya, daripada ketiadaan ada suruh. Tak ada suruh daripada syarak. Apabila tidak ada suruh daripada syarak, maka nak buat lagu mana? Kena berhenti daripada perbuatan itu. Tak boleh buat. Awak apa? Tak boleh buat. Kerana Tuhan tak ada suruh. Bak Tuhan jangan pandai-pandai. Nampak tu tak? Jelas dah ni nah. Tu dia. Berasa molek kita ada kelas 8 pun. Jadi merangkungi habis hak ya raya. Daripada kitab-kitab besar tu ya colek buah sini belakang dah. Alhamdulillah. Anak cucu kita ada ngaji hak ni. Alhamdulillah. Akhir hadhihi sifatul lati wasafa Allah biha nafsahu 'inda ahli sunnati wal jamaah. Ini sifat yang Allah Ta'ala menyifatkan dirinya dengannya di sisi ahli sunnati wal jamaah. Lah mana? Sifatun haqiqiyatun lillahi azza wa jal. Sifat hak sungguh. Sifat hak sungguh. Doyak kata tak boleh pakai lah mana haqiqah, nak pakai mana majaz. Tu salah. Salah di sisi ahli sunnati wal jamaah. Hak duk tahaman hak salaf. Kena orang hak duk bukan manhaj salah. Ayo ikut tu. Nampak tu tak? Di sisi kita, walaupun sedap lagu mana pun, arak tak boleh haram di sisi kita minum. Orang yang tak beriman, sedap lazat, lah sedap lazat kau omong hak tu, aku tak boleh. Ya gitu. Aku di sisi ku tak lazat. Di sisi mu nak lazat gila. Tu ya gitu. Nampak tu tak? Hak ni kata layak, hak ni kata tak layak. Kita kata layak. Kita kata haqiqah lagu tu. Perkataan haqiqah ni mana hakikat Tuhan, bukan hakikat kita. Nampak tu tak? Lama kata Tuhan ada zat haqiqah. Supaya kita, dah orang salah tak faham lah tu. Orang mana hak salah tak faham lah tu. Zat Tuhan, hakikat zat Tuhan bukan zat kita. Hakikat sifat Tuhan bukan sifat kita. Tu dia. Baik. Ala ma yaliqu bihi, di atas apa yang layak dengan dia. Tak layak lagu mana Tuhan menyifatkan dirinya sendiri. Kalau tak layak Tuhan nafi daripada diri dia. Umpama beranak, umpama ada isteri, umpama tidur, mengatuk, makan, minum, Tuhan nafi pada diri dia. Sebab sifat tu naqis, tak sempurna. Tuhan tolak tu baik. Tak nanti kita duk tolak. Sebab tu ulama kata ala ma yaliqu bihi, atas wajah yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas jalan layak bagi Tuhan. Tuhan royak lagu tu layak dah. Letak layak kok mana? Kita pergi pandai-pandai lah mana. Nampak? Kalau tak layak sungguh, Tuhan tak menyipatkan diri dia dalam Quran, dalam hadis. Cuba kita kira dengan akal kita. Adakah Tuhan tak say sama dia Tuhan menyipatkan diri dia? Adalah tu. Ada. Apa? Sebab tu kita ni ahli sunnah ikut aliran salah ni seni. Ala ma yaliqu bihi. Ni biar kata ni. Ulama nak budak sanawi mengaji ni. Sekolah semua aja ni. Kita tu pakak ni. Selamat dah ni kalau gitu. Kalau tak kena gak ulama kita tak wari lah anak cucu kita duk mengaji. Nampak tu lah nak pakai majak ada sorang dua biak dia lah. Nampak tu tak? Tu nak buat kerana bahasa dia. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang duk itu belakangnya ada hak pasal lucu-lucu tu di kalangan orang tak beriman sungguh tu. Tak apa asal duk turut lah tu. Tu dia. Wala tushbihu ma yattasifu bihi al-makhluq min dhalik. Dan tidak menyerupai sifat Tuhan tu atas akan barang yang menyipat dengannya oleh makhluk daripada dimakian itu. Daripada sifat Tuhan, perwaktian Tuhan, tak sama. Walaupun panggil dia serupa, belah panggil dia serupa pun tak apa. Tapi tak serupa. Pada haqiqah. Wala yalzamu minha ma yalzamu fil makhluk. Allahu Akbar. Sini hak molek sekali.
Hak ni hak molek sekali. Ayyuhas sunniyun, hai ahli sunnati wal jamaah, hai orang pegangan salaf, gini ulama kita raya. Hak ni inti besar sekali. Lah mana? Tidak melazimi daripada sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, barang yang melazimi pada makhluk. Allahu Akbar. Lah mana? Tuhan istiwa, Tuhan itu turun kepada langit dunia. Kalau manusia ni dia tak? Nak istiwa lagi, nak turun kepada langit dunia, dia tak? Tak ada. Mana istiwa, mana pada langit dunia ni berlainan pula. Hak tu makhluk. Tak lazim bagi Tuhan perkara tu sikit pun. Ni jalan ni hak kita pergi. Sebab tu tak sadar warilah dunia, tak dunia berapa nama tu panggil kata tak kenal Tuhan belaka tu. Nah, tak kenal Allah Subhanahu wa ma qadarullah haqqa qadrih. Tak ada kenal Tuhan. Sebab apa ulama kata wala yalzamu minha ma yalzamu fil makhluk. Apa yang makhluk dhaif ni nak buat tak boleh, Allah Taala boleh buat. Duk situ. Faham tu? Ni tempat yang jadi inti besar sekali tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang sunnah, sebagai ahli sunnah, ikutlah jalan ni hak ni. Jalan ni hak salah, hak benar ni, ikut hak ni. Hak ni hak betul, hak ni hak kena, hak ni lah Allah Taala redha, hak ni lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju. Sebab tu boleh anak cucu kita mengaji belajar. Lain daripada ni tak disukai lah. Tu sebab apa? Nak jamin tak boleh. Orang hak kata diri tu pun tak jamin juga. Dia mau kata lagu tu sungguh ke tak? Boleh jadi ya. Nak kata nak putus tak boleh. Tak berapa no. Ya sendiri pun tak cerak. Apa kita nak pergi turut dia? Jadi lalu. Nampak? Ya sendiri tak yakin juga. Sungguh Allah Ta'ala jadi kata ada dengan kuasa. Ada dalam perkataan orang kecek. Nak putus tak boleh juga. Tak boleh lah tu. Sungguh ke rahmat Tuhan turun, Tuhan tak ada turun pada langit dunia sebagaimana hadis sahih raya. Ada orang kata dalam ilmu tu lah ada royak lah tu, tapi nak jazah tak boleh juga. Tak sah. Pakai hak sah. Tuhan buat tak serupa dengan kita buat. Faham lah, tak apa. Sebab tu orang Islam kita boleh beriman benda hak tak ada Tuhan buat jadi ada boleh. Boleh tak beriman dengan akal kita? Boleh. Apa benda ada Tuhan nak buat? Belaga ke apa dengan akal kita? Belaga lagi. Kalau belaga lagi makna kata kita tak faham masalah, kata tak ada ada boleh. Kita tak ada kuasa ke Tuhan tu. Sebab tu janganlah kita buat lagu tu tak sah. InsyaAllah habis dah lah. Bab dia iaitu mata pelajaran yang kena. InsyaAllah kita nak masuk mata pelajaran yang ketujuh. Barang-barang yang nak memunuhkan kita beriman dengan Allah Ta'ala tentang nama Tuhan, sifat Tuhan. Dia nak punuh lagu mana? Sebab kita buat pong ni kena tahu kan dia nak punuh macam mana. Nak jaga macam mana tak sewa punuh. Ya situ ya. Nampak tu tak? Ya situ. Sebab itulah kita marilah sama-sama kita pakat kembali klik mari kepada manhaj salaf. Sebab itulah Imam Haramain akhir sekali klik pada manhaj salaf. Imam Ghazali alhamdulillah klik pada manhaj salaf. Imam Fakhruddin Ar-Razi klik pada salaf. Sebab Imam Abu Hasan Asy'ari klik pada salaf. Apa? Kerana manhaj ni hak kena. Sebab itulah ulama kita tulis we anak cucu kita belajar hak ni. Tak ada belajar hak lain. Supaya nak we kita pakat-pakat selamat, boleh duduk belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, tabi'in, atba'it tabi'in, imam 4, imam ni, imam 10. Imam 4 dalam fiqh, imam ni dalam hadis, imam 10 dalam Quran. Nampak tu tak? Hafsin lah berapa nama banyak lagi tokoh-tokoh ulama 10 tu kita duduk sekali dengan buat tu. Nah, itu mana kata wa hasuna ulaika rafiqah. Mereka itu sebaik-baik kawan bagi kita. Apabila kita klik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni sekadar inilah sahaja, maaf lah kita itu berlewat sikit malam ni. Sama-sama kita sudah pukul 10, ni pukul 10 lebih dah. 10.20 dah, setengah-setengah tu. Maka maaf lah, insya-Allah taala kita berhenti sini dulu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jagakan kesihatan kita, keselamatan kita, dan ahli keluarga kita, guru kita, kawan-kawan kita, masyarakat kita daripada bala petaka. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.